Selama lebih 2 dekad kita tengok, baca dan layan cerita One Piece ni, ramai dalam kalangan kita menyangkakan yang final antagonis, final villain untuk Straw Hat Pirates, untuk main karakter kita Monkey D. Luffy adalah Blackbeard atau dikenali sebagai Marshall D. Teach. Kerana Blackbeard lah yang menyebabkan Ace ditangkap dan kemudiannya mati dekat Marineford. Blackbeard jugalah yang berjaya memperoleh kuasa Devil Fruit terkuat di dunia, iaitu Gura-Gura no Mi. Dan Blackbeard sebenarnya adalah total parallel kepada Luffy. Kedua-dua mereka memiliki dream yang sama, tapi cara mereka mengejar impian masing-masing begitu berlainan. Tapi ada juga dalam kalangan kita yang predik Akainu lah yang akan menjadi final villain untuk Luffy, kerana Akainu lah yang membunuh abang kandung Luffy. Namun Eiichiro Oda tanpa kita sedari memperkenalkan satu lagi karakter yang sangat-sangat penting dalam chapter 906. Lebih 900 chapters, lebih 20 tahun Oda introduce satu karakter yang bernama Imu ataupun Im Sama, leader of the world government, leader of the celestial dragon, raja atau pemaisuri untuk celestial dragons, dan berkemungkinan besar akan menjadi final villain untuk Straw Hat Pirates, akan menjadi final antagonis dalam cerita One Piece ini. Dalam video ini kita akan membincangkan siapakah Im Sama, apakah peranan dia dalam cerita ini, dan sejauh manakah Eiichiro Oda telah pun rancang dalam minda dia untuk memperkenalkan watak Im Sama ini. Guys, stay tuned. Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. So hari ni aku akan sambung penjelasan dan ulasan aku untuk teori Ohara yang baru je keluar minggu lepas. So aku dah buat yang part 1 2 hari yang lepas, hari Selasa aku keluarkan video tu. Kalau korang tak tengok lagi video tu, korang bolehlah check it out. Tajuk dia agak panjang juga, The Best One Piece Theory but Better, analisis dan penjelasan bla 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 apa tah. Okay, korang kena tengok yang tu sebab ni adalah part 2 lah untuk yang tu kan. Dan kalau korang lebih nak tengok yang original, tengok sendirilah dekat YouTuber Ohara. Okay, tapi nasihat aku, video tu agak berat lah untuk hadam, tapi tengok je lah kan. Sebelum tu guys, macam biasa, kalau korang belum like video ni, silalah tekan butang like, dan kalau korang belum subscribe, please subscribe to this channel. And kalau korang rajin, bolehlah share video teori Ohara aku ni dekat member-member korang ataupun any One Piece fan yang korang tahu. Sebab aku tahu ramai community One Piece kat Malaysia ni sangat-sangatlah berminat nak tahu pasal teori Ohara. And aku perasan juga dekat member-member YouTuber One Piece yang lain, aku ada perasan komen-komen diorang yang kata, "Bang, buatlah video teori Ohara." "Bro, aku nak tengok teori Ohara yang dalam Melayu punya." Okay, aku nak je komen, datanglah channel aku, ada dah buat video dah. Tapi macam aku, macam mana nak cakap, kita respect lah kan YouTuber One Piece yang lain. Tapi itulah aku nak cakap, yang aku tahu channel ini tak popular sangat kan. Channel ni memang kalau compare dengan channel lain tak adalah popular mana. Tapi aku harap kalau teori Ohara, kalau orang nak tahu, bolehlah jenguk ke channel aku. Okey, so dengan tidak membuang masa lagi, jom kita sambung teori Ohara part kedua. Untuk part yang pertama, kita belajar pasal foreshadowing of Im Sama ataupun Imu. Okey, untuk part kedua ni pula, dia lebih kepada asal usul Im Sama itu sendiri dan juga history, dia punya sejarah dia. Dan Ohara menggunakan beberapa karakter dalam One Piece untuk explain benda ni lah, untuk kaitkan dengan Imu. Karakter pertama yang dikaitkan Ohara adalah Enel ataupun Eneru, yang mana Ohara kata ada connection between Enel dan juga Imu. Dia tahu Enel adalah God, Tuhan, tapi dia macam fake God lah. Dan Luffy pula, disebabkan kuasa Gomu-Gomu no Mi dia terhadap Enel yang mempunyai kuasa lightning, Luffy adalah natural enemy of the God. And kalau kita kaitkan dengan Imu pula, Imu pun boleh dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai God.
Dan D-Clan mungkin adalah natural enemy untuk Imu, untuk Celestial Dragons. Dekat Marijoa, kita ada pokok gergasi yang bernama Eve. Manakala dekat Skypiea, kita ada pokok gergasi yang bernama Jet. Enel adalah fake god, Tuhan palsu yang tidak mempunyai sayap dan telah pun terbang ke bulan. Kalau kita inversekan benda tu untuk Imu adalah real god yang mempunyai sayap dan berkemungkinan besar berasal daripada bulan ataupun datang ke bumi daripada bulan. Ohara juga berpendapat yang watak Imu ataupun Im-sama diinspirasikan daripada Kaguya. Yes, karakter dalam Naruto. Peminat-peminat Naruto tahulah benda ni, and ramai juga peminat Naruto yang tak puas hati dengan watak Kaguya. Aku sendiri rasa watak Kaguya tu macam agak sampah jugalah kan. Okay, fans Naruto jangan marah, ini just pendapat sahaja. Okay, so apa persamaan Imu dengan Kaguya? First kali untuk Kaguya kita ada 5 nobles. Untuk Imu pula kita ada 5 Gorosei. Dan kita tahu Kaguya kembali ke bulan menyerahkan portion of immortality dia untuk mendapatkan balik memori. Terbalik dengan Imu pula, Imu turun daripada bulan untuk mendapatkan kuasa immortality. Tapi at the same time, instead of gaining memory, dia telah memadamkan memori orang lain. Yang kita tahu pasal Void Century lah, benda yang berlaku 800 tahun yang lalu. Tapi Ohara berpendapat yang Im-sama bukanlah betul-betul asal daripada bulan ataupun citizen bulan. Maksudnya bukan rakyat bulan. So kalau Imu bukan daripada bulan, dia daripada planet mana kan? Okay, first jom cakap pasal Celestial Dragon dulu. Kita tahu pakaian untuk Celestial Dragons yang ada helmet tutup dia tu nampak macam angkasawan kan? And then satu lagi lambang yang sangat sinonim dengan Celestial Dragon adalah dia punya logo Celestial Dragon itu sendiri, macam apa yang korang nampak sekarang ni. Okay, ni macam random gila, tapi Ohara tunjuk satu painting besar dekat Kosoro yang merupakan World Heritage. Dan dalam painting yang besar tu, di tengah-tengahnya dekat center tu kita nampak ada Jesus. Okay, untuk kepercayaan diorang lah kan. And then dekat belah kanan atas tu pula kita nampak ada satu lukisan kecil yang melambangkan spaceship. Apa yang menariknya, lukisan ini dilukis pada tahun 1400. So waktu tu mana orang tahu pasal spaceship lagi kan? Tak ada orang pernah pergi bulan waktu tu, tak ada orang pernah pergi angkasa waktu tu. So macam mana boleh timbul lukisan itu? Ohara cakap yang Oda mengambil inspirasi daripada painting ini untuk menunjukkan yang Im-sama bukan daripada bulan tetapi dari tempat lain. Dekat painting spaceship yang kecil ni, kalau kita terbalikkan, sebenarnya nampak satu simbol yang sama dengan simbol Celestial Dragons. And then kalau kita zoom in lagi, kita nampak ada macam matahari ataupun bintang kecil dekat situ, yang mana lambang ini ataupun simbol ini telah digunakan beberapa kali dalam One Piece. Simbol ini pernah ditunjukkan dalam Alabasta, Wano dan juga Shandora. Waktu aku tengok video tu, aku rasa macam, jap, takkanlah Oda minat alien kot? Takkan Oda nak minat benda-benda spaceship ni kan? And then Ohara sebenarnya tunjuk dekat volume 1 dalam cerita One Piece, sebenarnya ada lukisan alien daripada Oda. Take a look at the first volume of One Piece and... Oh! So, let's go down the alien route a little bit more then. So, benda tu when daripada mengarut ataupun macam tak relevan langsung menjadi agak interesting lah, agak menarik lah. Benda tu tak adalah fully macam kau percaya benda tu kan, tapi kau tak rasa benda tu mengarut lagi lah lepas Ohara tunjuk volume 1 itu. Idea ataupun tema turning around, memusing 180 darjah adalah satu idea yang pernah pun ditunjukkan dalam One Piece. Kita ada perbualan antara Roger dan juga Rayleigh. And then baru-baru ni dekat chapter 1026 pun ada tajuk dia turning point lah kan, walaupun bukanlah turning around, tapi korang faham lah kan. So apa kata kita pusing manga One Piece ini 180 darjah. Aku tak sure korang nampak ke tak, tapi korang nampak kan lambang One Piece ini. Kalau korang tengok betul-betul, daripada 3 mata ni dia dah jadi 2 mata, dan satu ni macam ada satu mata ketiga yang kecil. Manakala dekat atas dia yang mulut tu dah jadi macam satu kepala yang memanjang. Karakter yang ada kepala yang memanjang kita pernah nampak ke dekat One Piece ni?
ada sebenarnya, dan dia adalah simbol untuk Space Pirates. Dan satu karakter yang kepala panjang ada dalam arc Wano iaitu Fukurokujo. Tapi Fukurokujo tak ada mata ketiga, kan? Ke ada? Kalau korang tengok betul-betul dekat gambar Fukurokujo, korang nampak macam ada satu kerutan, macam ada satu something dekat tengah-tengah dahi dia. Adakah itu mata ketiga yang tertutup? Fukurokujo juga selama ni pakai cermin mata hitam. Kita tak tahu mata dia bentuk macam mana. Selain Fukurokujo, kemungkinan karakter yang memiliki kepala panjang macam ni, siapa lagi kalau bukan Im Sama. Cakap pasal mata ketiga iaitu Third Eye Tribe, diorang ada special ability iaitu kebolehan untuk membaca poneglyph. Tapi kita tahu pudeng daripada Whole Cake Island belum dapat baca lagi sebab mata dia belum sempurna. Mata ketiga dia belum perfect lagi lah. Bila cakap pasal baca poneglyph ni, kita tahu ada satu karakter dalam One Piece yang dah boleh baca poneglyph. Siapa lagi kalau bukan watak perempuan favourite aku, iaitu Nico Robin. So sekarang ni Ohara kata Nico Robin ada banyak parallel yang penting, yang sama dengan Im Sama. First kali, Robin punya hometown ataupun tempat dia tinggal adalah Ohara, dan Ohara telah dilenyapkan dari muka bumi ini, daripada map dalam One Piece tu. Berlawanan dengan tu pula, Im Sama punya tempat tinggal adalah Marijoa, dan Marijoa adalah satu city yang secret city, menjadi center point dalam dunia One Piece. Sangat-sangat penting dan mungkin takkan dilenyapkan. Dekat Ohara kita ada pokok gergasi Tree of Knowledge. Dekat Marijoa pula kita ada Eve. Protector kepada Nico Robin adalah Dr. Clover, manakala protector kepada Imu adalah Gorosei. Dalam chapter 237, Robin sendiri menunjukkan kebolehan Devil Fruit dia yang dia boleh ada mata ketiga. Dan kita tahu Devil Fruit dia dikaitkan dengan Flower Fruit. Kita nampak dekat Pangaea Castle pula, Imu berada dekat Flower Garden. Robin dikenali sebagai Devil Child, anak setan, manakala Imu pula mungkin adalah Child of God, anak Tuhan. Dan Robin ditakuti dan digeruni kerana ability Devil Fruit dia, manakala Imu Sama, macam aku cakap dekat first video tadi yang berkaitan dengan immortality itu, mungkin dia disayangi, dikasihi disebabkan ability dia. Dan walaupun dua-dua ni macam berlawanan, kerana ability masing-masing, diorang dieksploitasi oleh orang lain. Tak kisahlah Imu Sama ke ataupun Robin sendiri. Dalam arc Enies Lobby, kita ada satu iconic moment yang bagi aku adalah top 3 moment dalam seluruh One Piece. Kita ada Robin punya moment. Robin cakap, I want to live. Dan apa yang berlawanan dengan I want to live untuk Im Sama? Adakah I don't want to live? Aku nak mati? No. Ohara cakap, I want to live. Opposite dia adalah I have to live. Aku mesti hidup. Aku perlu hidup. Dan itu adalah clue dan hint untuk kuasa immortality Im Sama. Ingat tak apa kata-kata terakhir kawan baik Robin, iaitu Jaguar di Sol? Dia cakap yang Robin takkan hidup seorang diri selama-lamanya, manakala Im Sama pula mungkin dia dah hidup seorang untuk satu tempoh yang sangat lama. Jaguar di Sol yang melindungi Robin dekat flashback Ohara itu akhirnya mati, dibekukan oleh Aokiji. Dialah Frozen Giant pertama yang kita nampak dalam One Piece. Macam mana nak relate Frozen Giant ini dengan Im Sama? Yes, dekat arc Reverie kita nampak Im Sama dekat chapter 906 berjalan ke arah satu giant straw hat. Dan Ohara berpendapat bahawa straw hat gergasi ini sebenarnya milik kepada moyang kepada Jaguar di Sol yang merupakan keluarga yang memiliki D juga, D family, D clan
Siapa lagi kalau bukan Joy Boy. Jap, kita tahu yang clan D ini adalah natural enemy of the god. D family ini, Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, adalah musuh utama world government. Tapi, kenapa Imu simpan Straw Hat milik Joy Boy walaupun itu adalah musuh kepada god? Sebab apa? Berbeza dengan Celestial Dragon yang memperoleh kuasa immortality daripada udara yang dihirup, Im Sama tak macam tu. Im Sama dapat kuasa immortality daripada kuasa immortality surgery yang dilakukan oleh Devil Fruit Ope Ope no Mi. Dan Ohara nak cakap pemilik asal Ope Ope no Mi pada ketika itu lebih 800 tahun yang lalu adalah Joy Boy. Sebab apa Imu simpan Straw Hat Joy Boy? Sebab dia appreciate Joy Boy, dia hargai someone yang pernah selamatkan nyawa dia menggunakan teknik immortality surgery. Jap, apa clue yang kita ada untuk kaitkan Im Sama dengan immortality surgery? Ada. Dekat chapter 660 kita nampak Frozen Giant dekat Punk Hazard. Dan tajuk kepada chapter tersebut adalah The Royal Shichibukai Trafalgar Law, pemilik Ope Ope no Mi pada waktu sekarang. Dekat situlah Ohara kaitkan Frozen Giant dengan Ope Ope no Mi, Joy Boy dengan Im Sama. Tengok balik dekat chapter ini, iaitu chapter 660. Kalau kita translate kepada Jepun, 660 itu berbunyi Rorumu, ataupun dalam Inggeris dia Law Room. Dan satu lagi translation selain Law Room adalah memory. Memory kalau dihilangkan selama-lamanya, bolehlah kita kaitkan dengan Void Century, yang mana Im Sama lah punca kenapa Void Century ini berlaku. Guys, I'm so sorry, video part kedua ini habis dekat sini. Jangan risau, ada part ketiga, dan dekat part ketiga aku akan terangkan apa sebenarnya yang berlaku dekat Void Century dan kuasa sebenar Im Sama, yang mana Ohara berpendapat bahawa Im Sama ada Devil Fruit. Devil Fruit apa? Nantikan video yang ketiga, aku akan jelaskan semuanya. Aku harap dekat video ketiga ni aku dapat habiskanlah untuk teori Ohara ni, dan aku akan bagi aku punya full pendapat aku pendapat aku secara menyeluruh pasal teori Ohara ini. Dan kalau rajin, kalau ada something lagi aku nak tambah, mungkin ada video yang keempat. Tapi setakat ni plan dia hanyalah untuk video ketiga. So stay tuned guys. So yeah, that's all for today's video. By the way, aku lupa nak cakap hari tu dekat video sebelum ni, yang okay, ni tak ada kaitan dengan teori pun, tak ada kaitan dengan One Piece sangat pun. Just aku nak cakap as a content creator ataupun as a YouTuber, aku rasa Ohara dia macam silap upload lah. Dia macam upload pada waktu yang agak kurang tepat lah, bagi aku lah kan. Sebab aku tahu plan dia pun dah cakap, dia pun cuba nak hypekan video dia sekali lagi. Sebab video dia sebelum ni dah banyak gila views, hampir 3 juta. So mungkin dia expect yang video kali ni pun boleh dapat hype yang sama lah kan. Tapi aku tengok tak sehebat tu lah. Sekarang ni macam nak dekat 600k lah kan. So compare dengan video sebelum ni yang 3 juta memang jauh lah. Tapi mungkin kalau video ni lama lagi mungkin akan reach 1 juta lah nanti. Just pendapat aku rasa dia upload pada waktu yang salah. Sebab dia upload tu hari Khamis malam lah, untuk waktu Malaysia kan. Waktu tu chapter 1026 dah nak keluar. So of course lah orang akan fokus kat chapter 1026. Aku rasa dia patut upload minggu sebelum tu, iaitu waktu tak ada chapter yang keluar. So orang peminat-peminat One Piece pun tak tahu nak tengok apa kan. So tengoklah teori Ohara. Itulah pendapat aku as a content creator lah kan. Tapi ikut dia lah, kalau dia tak kejar benda tu sangat pun, ikut dia lah nak upload hari-hari apa pun kan. Okay. So yes, that's all for me. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dekat video teori Ohara yang ketiga. Tapi before that, video tu mungkin aku keluarkan minggu depan. Sebab lusa aku nak buat chapter reaction, and then ada chapter review, and then ada episode reaction, barulah teori Ohara. So yeah, that's all. Assalamualaikum.